أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khabar semua sihat? Alhamdulillah. Masya Allah. Natakallam bil Arabiyya bil khair. Bil khair wala bi khairin. Bi khair ke bil khair? Alhamdulillah ana Nahnu bi khair. Dia gini, kalau ada alif lam tak boleh ada tanwin. Nahnu bil khair. Kalau nahnu, kalau tak ada alif lam bi khairin. Faham tak? Nahnu bi khairin. Kalau ada alif lam nahnu bil khairi. Kita harakat. Apa? Dhammah i'rab. Dhammah apa? Dhammah zahirah. Dhammah apa? Contoh apa contoh? Nun waw dengan nun. Oh, dia macam untuk jamak muzakkar salim tu. Waw dengan nun dengan alif dengan nun. Ya dengan nun. Jamak muannas. Jamak muzakkar dengan jamak muannas. Kalau jamak muannas kena ada alif ta. Alif lam apa? Alif ta. Muslimin, muslimat. Talibin, talibat. Nah, yang itulah. Tak apalah, bahasa Arab ni dia macam Ana katalah, dia dekat dengan matematik. Tak nak kena hafal formula dia. Tapi slow and steady lah, janganlah kalut. Guru kami dulu selalu pesan lah, tasta'jilun, jangan tergesa-gesa. Apa yang dapat try amal tu je lah. Macam tadi nak cakap Arab pun, cakap je. Boleh insyaAllah. Baik, jadi insyaAllah sebelum kita mulakan bacaan Al-Quran Al-Karim kita, jom sama-sama kita baca kita punya Iqra' terlebih dahulu. Ada? Mana Ana punya? Tak tahu dah. Oh, dia perkemah. Ni SI punya. Aulad. Ada syair situ, Syai? Sat tak ada sini. Isbiru. Hak cakap Arab. Isbiru. Tak ada, tak apalah. Kita pakai je lah apa dok ada. Tak sama. Tak apalah, saya jom. Ana punya ada tulis nama depan kali ya. La haula wala quwwata illa billah. Tak apalah kot, apa ada je lah. Hayya nata'allam. Jom kita mulakan. Jadi jom kita sama-sama sebut urutan huruf hijaiyah bermula alif sampai ya terlebih dahulu sebelum kita baca Al-Quran Al-Karim. Siapanya? Betul ke? Mujahid. Mujahid. Masih. Jom, saya sebut kita ikut. Alif. Ba. Ta. Sa. Jim. Ha. Kha. Dal. Zal. Ra. Zai. Sin. Shin. Sad. Dad. Ta. Dha. Ain. Ghain. Fa. Qaf. Kaf. Lam. Mim. Nun. Waw. Ha. Hamzah. Ya. Taib, barakallahu fikum. Alif sampai ya huruf hijaiyah. Ada orang guna buku ni Dia guna buku ni. Masya-Allah. Elok berconteng-conteng ni. Baik, jom kita sambung Iqra' kita sepatutnya Syahir. Maksud apa? Iqra' 3 dah.
Iqra' 3, tengok atas kali dia tulis Iqra' 3. Lepas tu muka surat 28. Nak habis dah ni Iqra' 3. Tinggal 3 helai, 3 balik, 3 muka. Okey, sebut sama-sama. Jumpa dah kot. Wa yadharaka wa alihataka. Okey. Kejap pun. Macam 15 ni. Iqra' 3, muka 29. 29 dah baca ke belum? Dah tarikh ni. Kita pergi 29.30 ni. 28 tak baca lagi. Kita baca je lah. Bun, ulang balik je lah. Sekali lagi. Wa yadharaka wa alihataka. وجعل فيها رواسي هاروت وماروت فعل هذا بآلهتنا قالوا تقاسموا فتعاطى فعقر كان قميصه كانوا فيها فاكهين وإذا سألك عبادي وكفى بنا حاسبين فكان عاقبتهما وصاحبته وبنيه فلا تلوموني ولوموا يخافون عذابه. Bila belum betul bacaan, eloklah diulang lagi. Tapi saya harap kita semua dah biasa jumpa perkataan-perkataan ni, jangan salah lah. Okey, ramai-ramai. Wa yadharaka 1 2 3. Wa yadharaka wa alihataka wa ja'ala fiha rawasiya هاروت وماروت فعل هذا بآلهتنا قالوا تقاسموا فتعاطى فعقر كان قميصه كانوا فيها فاكهين وإذا سألك عبادي وكفى بنا حاسبين فكان عاقبتهما وصاحبته وبنيه فلا تلوموني ولوموا يخافون عذابه. Okay, jom kita pergi pada muka surat 29. Penilaian untuk buku 3, salah besar jika masih keliru bacaan panjang pendeknya. Jadi tolong fokus, jangan sampai yang pendek pi panjang, yang panjang pi pendek pula. Okey, buka muka surat 29, Iqra' 3. Siapa ambil buku mana? Boleh tengok nama tak? Belakang ke depan? Belakang. Ada ruang. Ada jumpa. Ada. Baik. Jom tengok penilaian untuk buku 3. Dah jumpa semua? Jom sebut sama-sama. Oh, kejap. Iqra' 3 muka surat 29.
Iti, boleh minta tolong? Tak buka. Oh, kat depan. Tak tekan ikon. Okey, barakallahu fiik. Okey. Apa? Tadi panas. Tadi Tak. panas sekejap tadi kan? Oh. Panas kejap. So, tak buka semua ke? Oh. Oh, insya-Allah. Okey. Boleh Faiza rakibu utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ilahahu hawahu wala yakadu yusighuhu maluhu wa waladuhu wa fumiha wa adasiha wa basaliha kafaru sabaqu fadhuqu adhabi wa nudhuri fakana aqibatahuma fiha manafi'u wa masyaribu وبارك فيها خاف مقامي وخاف وعيدي وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Okey, ni dah penilaian dah ni. Moga-moga tak ada yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Ramai-ramai sebut faiza rakibu sampai habis. 1 2 3. Faiza rakibu utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ilahahu hawahu ولا يكاد يسيغه ماله وولده وفومها وعدسها وبصلها كفروا سبقوا فذوقوا عذابي ونذري فكان عاقبتهما فيها منافع ومشارب وبارك فيها خاف مقامي وخاف وعيدي وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Habiskan muka surat 30. Bima tufiduna fihi la taqulu ra'ina wa qulu wa la yakadu yubinu فقال لصاحبه وهو يحاوره فغلبوا هنالك ترك آل موسى وآل هارون
Kalimatuna li'ibadina. Wa rasulahu kubitu kama kubita. Saya tekan lebih itu pasal ramai orang tertukar. Kutibu kama kutiba. Sebenarnya dekat sini kubitu kama kubita. So biasa kita jumpa dalam Quran katabu kataba kan, yaktubun, tapi kat sini sebenarnya bukan kutibu, dia kubitu. Kanu lana abidina. Lahu biraziqina. Ulqu fiha sami'u laha. Tayyib, jom baca ramai-ramai. 1, 2, 3. Bima tufiduna fihi. Wala yakadu yubinu. Kalimatuna li'ibadina wa rasulahu kubitu kama kubita. Kanu lana abidina lahu biraziqina. Ulqu fiha sami'u laha. Bila belum betul semua, lebih-lebih lagi panjang pendeknya berhenti, jangan dipindahkan kepada buku 4, eloklah diulang lagi. Tapi Iqra' ni kita dah ulang kali kedua dah ni. Jangan salah lagi lah, insyaAllah. Tak apalah tergelincir standard, tapi tenggelam dalam ketergelinciran itu musibah. Baik, kutibu maksud dia apa? Mereka telah menulis. Kubitu, mereka terjatuh dalam lembah kehinaan. Sikit je kataba dengan kabata, bertukar sikit je habis terus. Kita kata innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu kubitu. Sesungguhnya orang-orang yang menentang kalam Allah, menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam akan ditimpakan kehinaan. Tapi bila kita baca kutibu kama kutiba, maka akan dicatatkan sebagaimana mereka dicatatkan. Ayat tu bukan nak cerita pasal catat. Ayat tu nak cerita siapa lawan Allah, lawan Rasul akan kena kehinaan. Jelas? Jadi sebab tu mata nak kena tajam dan fokus. Sebab tu salafus salih berkata kepada kita, kalau nak tengok orang tak pernah nyanyuk, tengoklah kepada orang yang rajin baca Quran. Pasal apa? Pasal mata kita bergerak, mulut kita bergerak, yang paling penting otak kita yang bergerak. Jadi tak sempat nak rest. Betul tak? Kat sini nak kena dengung, kat sini nak kena qalqalah, kat sini nak kena jelas, kat sini nak kena hamas dan seterusnya. Okey. Jom kita sambung Quran kita, Syahir, Ustaz. Ayat bawah sekali. Walaula. Okey, buka Quran muka surat 96. Ayat bawah sekali 113. Okey, dah. Bacalah Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan sebutan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat. Kat sini kena keluar angin nak. Saya tak keluar angin tadi. Lahammat. Tapi bila kita nak sambung dengan ta tu, dia tak ada lagi bunyi angin. Dia jadi idgham mutajanisain. Satu jenis. Apa yang satu jenis? Tempat keluar sama tapi sifat berbeza. Faham tak kak? Huruf ta keluar dekat mana? Ingat lagi tak? Hujung lidah, langgar belakang gigi, atas. Huruf ta sama.
Tapi beza dia ta nipis, po tebal. Sekali lagi. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat. لهمت طائفة منهم أن يضلوك panjang yudilluk. Pasal apa? Pasal kalau kita nak berhenti kat situ, dia bawa hukum mad arid lis sukun. Boleh berhenti 2, boleh berhenti 4, boleh berhenti 6. Ikut kadar ketenangan kita. Tadi saya dengar ada yang baca handbrake, yudilluk. Tak boleh. Dia kena tenang. Yudilluk. Wa ma yudilluna illa anfusahum. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Kita dengar setiap orang baca 2 ayat ini, kemudian kita tadabbur isinya. Bun. A'udzubillah. Tak boleh. Ron tak boleh. Kena izhar, laju. Ajran azima. Barakallahu fiik. Okey. Jom kita baca sama-sama, kemudian kita tadabburlah isinya insya-Allah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum an yudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Baik, kita ambil manfaat daripada pembacaan kita pada malam hari ini dalam surah An-Nisa ayat 113 114. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Azza wa Jalla nak nampakkan kepada kita berkenaan dengan kasih sayangnya. Allah Taala bila sayang kepada kita, Allah Taala akan tegur kita, Allah Taala akan uji kita. Semisal hadis Nabi, innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum aw kama qala. Nabi kata Allah kalau sayang satu-satu orang, Allah Ta'ala kalau sayang satu-satu kumpulan manusia, Allah uji dia, Allah uji mereka. Jadi kita sepatutnya berbahagia ketika kita diuji, tali pergantungan kita erat dengan Allah Azza wa Jal. Sebab ada orang ketika dia diuji, maka menjauh dia daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sangka dengan jalan dia menjauhkan diri, dengar lagu, tengok filem, tengok movie, habiskan waktu YouTube dan juga dengar kepada dendangan lagu, dan dia sangka itu adalah healing sebenar. Sebenarnya dia telah pun terkena talbis, terkena belitan. Jadi kita kena berbahagia kerana sahabat-sahabat Nabi SAW, sebahagian asar mengatakan kalau sampai suatu waktu mereka tak kena uji, hati mereka berdegup kencang. Salah apa pula Allah Ta'ala tak timpakan ujian ke atas kita sampai lama sangat senang ni. Kita pula seronok bila tak kena uji. Sahabat-sahabat Nabi risau kalau ujian tak sampai. Sebab ramai di kalangan kita ingat ujian itu hanya time susah. Tapi sebenarnya Allah kata wala nabluukum bil khairi wasyarri fitnah, ataupun bisyarri wal khairi fitnah. Sebelum kalian wafat ataupun kalian meninggal dunia, aku bersumpah aku akan datangkan dua ujian besar kepada kalian. Ujian senang, ujian susah. So jangan kita bajet, tengok aku tak kena apa-apa pun Allah sayang kat aku. Silap-silap rasa itulah ujian sebenarnya. Baik, jadi apa kata Allah Ta'ala kepada Nabi? Walaula fadlullahi alaika wa rahmatuh. Kalaulah bukan kerana kurniaan Allah ke atas engkau, kalaulah bukan kerana rahmat Allah Ta'ala ke atas engkau, wahai Muhammad, lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluk. Ketahuilah sudah tentu ada segolongan daripada orang-orang kafir ataupun orang-orang itu yang sangat suka ataupun berkeinginan keras hendak menyesatkan engkau. Jadi Nabi SAW tidak disesatkan oleh orang-orang kafir kerana dua sebab utama. Kelebihan kurniaan Allah Ta'ala dan juga kerana rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu jamaah sekalian, kita sangat dituntut untuk minta dua benda ni dalam hari-hari kita. Dalam hari-hari kita. Sebab tu lelaki, especially lelaki lah, perempuan kalau nak pergi masjid boleh pergi juga. Perasan tak bila kita masuk dalam rumah Allah Ta'ala, apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kita minta rahmat. Bila kita keluar daripada rumah Allah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta kurniaan dan kelebihan yang datang daripada engkau. So dengan dua sebab inilah Allah Ta'ala jaga Nabi, tak mustahil. Dengan dua sebab ini kita minta masuk masjid, dengan sebab ini kita keluar daripada masjid, Allah Ta'ala juga selamatkan kita daripada disesatkan. Nampak tak? Kisah ni sebenarnya bila saya tengok dalam tafsir As-Sa'di, maka diceritakan kepada kita di zaman Nabi ni ada sekumpulan manusia dekat Madinah, dia pergi curi harta seseorang. Jadi bila dia takut kantoi harta tersebut, dia letak dekat depan rumah orang lain. Dia ambil harta tu, dia letak dekat depan rumah orang lain. Jadi dia pun panggillah sanak saudara dia ataupun teman-teman yang dia percaya, tolong khabarkan kepada Rasul, bukan aku yang mencuri. Sebab orang yang mencuri, orang yang rumah dia kena rompak tu, dia dah start buat hinga lah, buat bingit. Rumah aku dirompak, rumah aku dah dimasuki pencuri. Jadi orang yang mencuri dia risau. Dia pun ambil barang yang dicuri itu, dia bubuh depan rumah orang lain. Jadi apa yang berlaku? Bila dah berlakulah kecoh-kecoh dekat situ, maka orang-orang pun mendatangi Nabi dalam posisi yang mencuri tadi, berharap agar dia terlepas daripada hukuman, dan barang yang ada kat depan rumah orang lain tu dia yang kena hukum.
Dia kena tuduh, dia kena hukum. Jadi bila hal tersebut sampai kepada Nabi SAW, Nabi pun menghukum atas perkara zahir. Sebab tu ada kaedah usul fiqh, dia panggil nahkumu ala zawahir. Kita ni menghukum seseorang tu atas kadar zahir dia. Kita tengok kawan kita mati tengah semayang, tengah sujud, kita pun kata moga-moga husnul khatimah. Tapi kita tak boleh confident yang dia sedang husnul khatimah. Pasal boleh jadi allazina hum yuraun. Boleh jadi di tengah semayang tu dia nak nunjuk-nunjuk kat orang je, tiba-tiba mati. Faham tak? Ataupun dia semayang tu la yatimmu ruku'ahu wa yanqiru fi sujudi. Rukuk tak sempurna, sujud kelang kabut. Nabi kata orang mati macam ni tengah semayang aku tak mengaku mat. Tapi kita tengok dia mati tengah sujud kelang kabut tu, kita pun kata husnul khatimah. Kenapa kita kata husnul khatimah? Pasal kita menghakimi atas yang zahir. Dia mati dalam ibadat, itu saja. Tapi kalau nak confirm kata dia ahli syurga pasal dia mati tengah sujud, wallahu ta'ala a'lam. Itulah sahabat jemaah sekalian. Sebab tu kita dianjurkan untuk baca doa yang Nabi ajarkan. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Hafal tak doa ni? Hafal pun dah? Kena. Ini selain daripada doa Rabbana atina fid dunya hasanah ataupun Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ada doa yang Nabi ajar powerful. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah perindahkan dan perbaikkan seluruh urusan kami pada pengakhirannya. Faham tak? Kita buat satu-satu perkara tu biar molek, biar jujur, biar indah. Hatta kematian kita yang di penghujung tu pun biar kematian dengan keindahan. Wa ajirna min khizyid dunya, jauhkanlah kami daripada kehinaan dunia ini, wa azabil akhirah, jauhkanlah kami daripada azab negeri akhirat. Jadi Nabi SAW bila tengok situasi itu secara zahir, Nabi nampaklah barang yang dicuri itu ada dekat depan rumah orang yang dituduh. Jadi Nabi pun nak jatuhkan hukuman. Maka dekat sinilah yang Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa ma yudilluna illa anfusahum. Allah Taala hantar Jibril bagi tahu dekat Nabi, bukan dia yang curi. Bukan kawan yang kena tuduh tu yang mencuri. Bahkan mereka ni nak sangat engkau tersesat wahai Muhammad, tapi yang menyesatkan dirinya adalah mereka sendiri. Yang tersesat adalah diri mereka sendiri. Wa ma yadurrunaka min syai', dan mereka tak dapat mengapa-apakan engkau dengan sesuatu apa pun. Kenapa? Pasal Allah bagi kelebihan pada Nabi, pasal Allah Ta'ala bagi rahmat pada Nabi. Sebab tu jamaah sekalian, perasan tak juga saban pagi saban petang Nabi tak tinggal ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Penting dapat rahmat ni. Pasal apa? Pasal kalau ada manusia lain yang jealous, tak suka kat kita, nak hantar sesuatu kepada kita, wa ma yadurrunaka min syai', dia pun tak akan dapat apa-apa kan kau. Pasal Allah sayang kat engkau, pasal Allah kasihkan engkau. Nampak tak jemaah sekalian? Sebab tu saya teringat hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Nabi SAW berjalan berdua-dua dengan Ibnu Abbas, apa kata dia? Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, aku berada kat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas tunggangan lah kot. Saya yakin kalian dah biasa dengar hadis ni, tapi saya suka nak ulang. Nabi kata, ya ghulam, wahai pemuda. Pasal Ibnu Abbas budak. Betul tak? Nabi wafat pun umur dia baru 10-11 tahun ya. Budak sangat, tapi Nabi sayang Ibnu Abbas ni. Jadi Nabi kata, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, aku nak ajar beberapa perkataan, tolong dengar elok-elok. Pesanan ini persis macam Nabi pesan pada Mu'adz bin Jabal. Wallahi inilah uhibbuka, demi Allah wahai Mu'adz, aku sayang kat engkau. Jangan tinggal doa ni di setiap penghujung solat engkau. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Betul? So Nabi kata juga dekat Ibnu Abbas, aku nak ajar beberapa kalimat ni, dengar elok-elok. Apa kalimatnya? Ihfazillah yahfazka. Kau jaga Allah, Allah jaga engkau. Pesanan ni bukan untuk orang tua, pesanan ni untuk budak-budak. Kita pun pesan benda yang sama. Adik tumbuhlah membesar, jadilah pensyarah ke, jadilah engineer ke, jadilah doktor ke, jaga hubungan dengan Allah. Nanti Allah jaga hubungan dengan adik. Kita kena pesan ke anak-anak kita sedari dia kecil. Satu. Nombor dua, pesanan apa? Ihfazillah tajid tujahak. Jagalah Allah, nescaya engkau akan mendapati Allah akan berada di hadapanmu. Maksudnya, kalau kita jaga hak-hak Allah Ta'ala, kita nak buat sesuatu apa pun kita akan nampak Allah bagi ke Allah tak bagi buat perangai ni, buat perkara tersebut.
Idza sa'alta fas'alillah. Nak minta apa-apa, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Nak minta tolonglah kepada Allah. Ni jelas ni Allah ajar pada budak kecil ni, Abdullah ibn Abbas. Kita yang dah tua bangka ni sepatutnya lagi lah kena ambil pelajaran. Tak cukup dengan itu, Nabi kata apa? Wa'lam, ketahuilah duhai anak kecil, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah wahai anak kecil, kalaulah ada satu kaum yang ingin memberikan manfaat kepada engkau, nescaya dia tak boleh sampaikan manfaat tersebut kepada engkau kecuali apa yang Allah Ta'ala telah catatkan ke atas dirimu. Wa in ijtama'u alai ayyadurruka bi syai', kalaulah ada satu kaum, satu manusia, kumpulan manusia nak memudaratkan engkau, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahallahu lak. Nescaya mereka tak akan dapat apa-apakan kau kecuali apa yang Allah memang dah takdirkan berlaku ke atas engkau. Rufi'atil aqlam, pena telah terangkat dakwatnya. Pena telah terangkat daripada lembaran. Wa jaffatis suhuf, lembaran pun telah kering. Maksudnya apa? Takdir telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma nak mengelak takdir ni, takdir buruk berlaku kepada kita, kalau ada sesuatu yang boleh memintas takdir, maka dia adalah doa. Kan, sebab tu ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi, dia kata, Rasul, kalau macam tu lah kan, memang Allah dah tentukan kepada kita. Waktu Nabi duduk dekat tanah kubur tunggu jenazah sampai kan, Nabi duduk main ranting kayu, Nabi duduk main ke atas pasir kan. Jadi Nabi kata, setiap orang sebenarnya telah ditakdirkan sama ada dia adalah ahli sa'adah ataupun ahli syaqawah. Sama ada dia adalah ahli kegembiraan ataupun dia ahli kecelakaan. Semua orang telah ditentukan takdirnya. Jadi bila sahabat dengar, sahabat kata, kalau macam tu kita tawakal je lah, tak payah beramal lagi. Faham tak? Sebab kalau kita berbuat pun memang telah dapat cop. Sama ada ahli syurga ataupun ahli neraka. Jadi Nabi SAW pun berkata apa? Teruslah beramal. I'amalu. Sesungguhnya kita nak tahu kita ni ahli sa'adah ataupun ahli syaqawah, Allah buka pintu dia. Apa maksudnya? Kalau kita nak jadi ahli syurga, memang Allah buka kepada kita pintu untuk buat amal kebaikan. Dan kalau memang Allah Azza wa Jalla takdirkan kita menjadi ahli syaqawah, Allah Ta'ala buka kepada kita untuk buat pintu, Allah buka kepada kita pintu kemaksiatan dan juga kerosakan. Fa na'udzubillahi min dzalik. So Nabi kata, i'amalu, beramallah. Sesungguhnya untuk setiap orang telah dipermudahkan untuknya beramal. Amal apa? Amal apa? Kalau memang dibukakan kepada kita pintu dengan muzik, memang dipermudahkan dengan muzik lah. Jadi sebab tu nak kena minta doa kepada Allah biar dibukakan pintu dengan Quran. Daripada buat benda lara, maksiat, lebih baik dibukakan. Kena doa jamaah, tak boleh. Sebab itu Allah kata pada Nabi, walaula fadlullahi alaika wa rahmatuh. Kalau bukan kerana rahmat Allah, kalau bukan kerana kelebihan Allah Ta'ala, confirm kau sesat wahai Muhammad. Tapi Allah Ta'ala selamatkan kau. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Yang tersesat adalah mereka. Wa ma yadurrunaka min syai'. Mereka pun tak dapat apa-apakan engkau. Dan ini nikmat paling besar Allah bagi kat Nabi. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Bacalah mana-mana tafsir pun, Allah kata kepada Nabi, kami turunkan ke atas engkau wahai Muhammad berupa Al-Quran dan juga sunnah. Quran dan juga sunnah. Sebab tu kalau kita tengok dekat bawah ni, tengok bawah sekali tu, warna hijau tu, ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya aku diberikan Quran dan semisal bersamanya sunnah. Nabi sendiri pun nak mengamalkan sesuatu pun diajar oleh Allah. Itu yang jelas, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tak cakap ikut hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Nabi nak berbuat sesuatu, Nabi nak menikah ke, Nabi nak makan ke, Nabi nak ajar sahabat berperang ke, semuanya adalah wahyu. Maksudnya Nabi dapat Quran tu berat, Nabi dapat sunnah tu pun sama-sama berat. Tengok apa lagi kata Nabi, kiranya tak lama lagi ada seorang lelaki yang duduk dalam keadaan kenyang di atas kerusinya, lalu dia pun berkata, hendaklah kalian berpegang teguh dengan Quran. Apa yang kalian dapatkan dalam Quran daripada perkara yang halal, maka halalkanlah, dan apa yang kalian dapatkan dalam Al-Quran daripada perkara yang haram, maka haramkanlah. Senang tak sekarang nak sampaikan sunnah? Senanglah, maksudnya cakap. Tapi untuk Nabi terima tu berat. Sebab tu Nabi kena tegur oleh Allah Azza wa Jalla pasal Nabi terus nak jatuhkan hukuman pada lelaki yang dituduh tu. So Allah kata, kenang-kenangkanlah nikmat besar dalam hidupmu wahai Muhammad saat kami turunkan kitab, saat kami ajarkan engkau sunnah. Kita sekali pun jamaah sekalian patut berbahagia dan seronok pasal Allah Ta'ala lantik kita dan jemput kita dalam ramai-ramai umat manusia. Kita kembali kepada Quran dan sunnah yang sahihah. Moga-moga kita mati di atas jalan tersebut. Amin ya rabbal alamin.
Dengan keduanya lah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah ajarkan apa yang kau tak tahu pun sebelum ini wahai Muhammad. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ketahuilah kata Allah, kelebihan Allah ke atas engkau sangatlah besar. Jadi jemaah sekalian, kita kena faham satu hakikat. Kalau tak dapat bonus besar, tak dapat gaji besar, itu bukan sebuah kehinaan. Dan berbahagialah ketika Allah buka kepada kita pintu ketaatan, boleh baca Quran, boleh amal sunnah. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Jadi berbahagialah wahai hati-hati yang mungkin kadang-kala terlalu memikirkan urusan rezeki, kenapa sikit, kenapa dan seterusnya. Sebab kalau kita faham betul-betul dalam hari-hari kita Allah bukakan pintu amal sunnah, dapat membaca Quran Al-Karim, dapat beramal dengan isi Quran, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Besar dah sebenarnya nikmat tu. Tapi kita pasal mata ni tengok orang lain punya barang, jadi kita bakal rasa tak pernah cu. Okey, ayat last. La khayra fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan daripada banyaknya percakapan rahsia. Dalam dunia ni semua orang kena bercakap. Kan? Dia tak boleh duduk seorang-seorang diam je, nanti dia mereng. Baru-baru ni sepi lah makan dekat Langat tu, ada satu kedai kat Nanding tu, teringin nak makan orang rumah kat situ. Sekali kita memang dah terdidik duduk kat Saudi dulu, jumpa siapa pun kita bagi salam. Jadi saya pun bagi salam pada satu lelaki dengan perempuan ni, lepas dia ambil lauk, tiba-tiba dia tak reply. Aish, hati ni terusik lah juga. Tapi kita tak marah lah, pasal yelah tak dengar kot. Tiba-tiba sambil dia makan tu, lelaki perempuan tu tangan gerak-gerak gitu, bisu punya. La haula wala quwata illa billah. Tapi apa yang saya nak nampakkan dekat sini, walaupun mereka bisu, mereka berhajat pada ucapan sembang. Sebab tak boleh duduk seorang-seorang. Kalau duduk seorang-seorang jadi biul ni. So Allah Ta'ala kata dalam banyak-banyak ucapan, ada ucapan kuat, ada ucapan bisikan. So dalam banyak-banyak ucapan bisikan, tak ada yang baik kecuali man amara bi sadaqah, orang yang menyuruh engkau senyap-senyap pergi bagi sedekah. Sebab ada di kalangan kita kadang-kala dia kata, ustaz saya dah ada segalanya ustaz, tapi hati ni semak dan remuk. Kita pun kata, boleh jadi engkau tak jaga sedekah kot. Cakap pelan-pelan je dengan dia. Ya ke? Sebab aku pernah dengar Nabi sebut dawu mardakum bis sadaqah, ubatilah penyakit kalian dengan sedekah. Cuma bagi sedekah. Mana tahu hati engkau lebih lapang ke, ataupun kalau engkau rasa gusar, gelisah, banyakkanlah sebut la ilaha illa anta. Sebab Nabi sebut jangan tinggalkan doa zunnun subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kalau rasa air mata dah lama tak turun, hati engkau ni keras, pergilah tanah kubur. So nampak tak? So dekat sini Allah Ta'ala ajar kepada kita ni kalau nak bagi nasihat, nak bisik-bisik, antara benda yang terbaik adalah dalam bab bagi sedekah, au ma'ruf, menyuruh kepada hal kebaikan. Dia tak boleh nak perintah-perintah dalam suara kuat, pergi angkat tu, begini, pemalas dan semisal. Orang susah nak terima. Tapi kalau cakap dengan lunak, lemah lembut, orang akan faham. Au islahim bainan nas. Yang ketiga, Allah Ta'ala kata bisikan yang dipuji adalah untuk mendamaikan dua orang bergaduh. Kalau kita kenal lah suami isteri bergaduh ke, kalau kita kenal kawan-kawan bergaduh sama-sama depa ke, cuba cari ruang untuk berbisik-bisik agar rendahkan ego. Aku terbaca lah dalam hadis Nabi kata wa ma zadallahu bi'afwin illa izza. Mana-mana orang yang jadi pemaaf ni Allah tinggikan kemuliaan dia. Aku tengok engkau ni dah baik dah, tapi engkau pasal ada ego tu sikit, kalau engkau boleh jatuhkan ego, maafkan dia, cantik dah kita punya tim ni, kita punya geng sunnah kita ni. Nampak tak? Benda-benda tu nak kena belajar seni apa? Berdakwah. Sebab ada orang dia tegur, tapi dia tegur dekat dalam Facebook, lepas tu dia macam bahasa Indonesia dia panggil mengunjing, bahasa kita panggil menganjing. Macam apa kita panggil istilah dia tu? Perli tak? Apa tu? Sindir-sindir, menyindir. Jemaah sekalian, jadi kita berhajat kepada seni dan Allah Ta'ala ajar seninya. Nak tegur orang lagu mana? Bisik pada 3-4 hal ni. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, barang siapa melakukan hal tersebut semata-mata mencari redha Allah, bukan kerana kepentingan peribadi, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Saya ni bagi nasihat ni ustaz supaya orang nanti saya jadi YB sebenarnya. Tak boleh. Tak maulah lagu tu. So kita buat kerana Allah Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala ridha saya dan Allah Ta'ala ridha kepada orang-orang yang bergaduh. Jadi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah, kami akan bagi kepadanya pahala yang sangat besar. Dan pahala yang paling utama hidup atas muka bumi ni apa dia? Hati lapang. Hati lapang. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan tak sebelum kita berhenti? Mafish.
Mafish. Barakallahu fiikum, hayyakumullah. Ha. Yang ayat ingat family apa banyak dalam ayat ada kata satu tu. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu ada orang tu kita pegang tu dekat pindah saka kita ke kita tu. Macam mana tu dengan ayat ni? Ayat 3. Ayat 113? 113? Apa ayat dia? Oh, yang belakang tadi tu lah. Okey. Apa poin dia tadi? Maksudnya ada orang percaya bila orang tu dah Nak meninggal. Okey. Selagi tak pergi Tak transfer. dia takkan ni. Ha. So bila kita melawat orang tu pegang sampai kita transfer. Ha. Automatik dia kata. So kalau kita kata macam adakah betul-betul berkesan? Allah Ta'ala alam, saya sendiri pun tak pasti dengan jawapan saya, dan juga bentuk sebab yang ni bila bercerita tentang alam mistik ni kadang-kadang dia berhajat kepada ahlinya. Jadi orang-orang yang mungkin mendalami rawatan Islam dia lebih aula untuk bagi jawapan. Tapi sekurang-kurangnya saya sangat terkesan bila baca Hisnul Muslim. Di awal-awal kitab tersebut maka Syekh Ali bin Wahaf Al-Qahtani rahmatullahi alaih mendatangkan ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih. Dia mengatakan hendaklah engkau berpegang teguh dengan zikir pagi dan juga zikir petang. Kerana apa? Kerana dia akan menjadi shield, perisai bagimu. Saat ada seseorang ingin mengapa-apakan engkau ataupun menghantar sesuatu kepada engkau, maka dia akan menghalang dan silap-silap dia akan hantar kembali kepada si pelakunya. Jadi kita nak pergi ziarah orang sakit nazak ni memang dituntutlah. Kan kita pun biasa dengar hadis dhaif. Nabi kata iqra'u yasin ala mautakum. Bacalah surah Yasin kepada orang yang hampir-hampir mati di antara kamu. Hadis dhaif. Tapi boleh amal ke tak boleh? Boleh lah. Cuma macam saya pernah dengar cerita Dr. Rodi dulu hafizahullah taala, bila dia pergi ziarah orang nazak ni, asal dia buka Quran jumpa surah Ar-Ra'du. Bila dia baca Ar-Ra'du selang beberapa langkah dia pun orang tu mati. So ada orang ni dia kata kat ustaz tolong datang ziarah saya sakit. Ustaz pun datang buka, dia kata ustaz jangan buka Ar-Ra'du nanti saya mati pula. Tapi wallahu taala a'lam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berpeganglah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong jaga zikir pagi, tolong jaga zikir petang. Dan kita kena faham satu hakikat. Kalau ada seseorang ingin memudaratkan kita, kata Nabi confirm tak akan dia dapat memudaratkan kita kecuali apa yang memang Allah Taala telah tentukan ke atas kita. Faham tak? Jadi elakkanlah daripada bermain dengan hal-hal mistik macam tu, kerana Allah Ta'ala sifatkan pertolongan baik saka ke baik jin ke, dia tak ubah bagaikan selaput halus yang membalut biji kurma. Pernah makan biji kurma? Makan kurma? Abu Talha jual kurma, jual beli jangan tak beli. Bagus kurma jual, Masya Allah, saya nak restock nanti. So makan kurma jual lembut sedap apa semua, dan Nabi kata man tasabbaha bi sab'ati maratin lam yadurhu sum wala dur. Kita tafaul lah, kita sangka baik dengan jualan Abu Talha, moga-moga kurma tu datang daripada betul-betul tanah haram. So Nabi kata barang siapa makan 7 biji kurma daripada tanah haram, hari tersebut tak akan diapa-apakan, hari tersebut dia tak akan kena sihir. Tafaul lah, sangka baiklah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makan, dan kita berharap moga-moga hari ni Allah Taala jaga aku, jangan sampai aku kena sihir, jangan sampai aku diapa-apakan. Boleh? So ini antara metod-metod lah nak kekang diri selain daripada zikir pagi, zikir petang tu. Allah Ta'ala a'lam. Okay, kita berhenti kat sini lah kot no, insyaAllah. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah dan bagi saya dalam menyampaikan. Panjang umur merasa kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.